Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para ustaz, alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah sama-sama kita berkongsi ilmu. Dan minta maaf suara hari ni tak berapa okey sikit. Dan kalau batuk di tengah jalan ni berhenti terus, tak boleh nak teruskan nanti. Jadi insya-Allah selagi mampu untuk berdiskusi, berkongsi ilmu, insya-Allah kita teruskan. Pada malam ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi satu hadis daripada kitab hadis 40, iaitu hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 yang mana kitab ini yang mana asalnya ialah hadis 40 karangan Imam Nawawi, tetapi yang kita akan huraikan pada malam ini ialah syarah ataupun huraian yang dibuat oleh Syekh Qasim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah, iaitu kaedah-kaedah dan juga faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada hadis 40. Jadi kita akan lihat beberapa huraian daripada hadis yang kita akan bincangkan pada malam ini. Hadis ini berbunyi an Abi Nujaih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Imam At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan sahih, dan hadis ini juga telah ditasihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala anhu. Jadi pengertian hadis ini yang telah diriwayatkan bahawa Abi Nujaih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, satu hari Rasulullah SAW memberikan satu peringatan yang menyebabkan hati-hati menjadi gemetar, jadi risau, bimbang, dan mata mengalirkan air mata. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah,
Tazkirah ataupun peringatan ini seolah-olah peringatan selamat tinggal daripadamu. Maka wasiatkan kami wahai Rasulullah. Lalu baginda memberikan wasiat. Aku berwasiat kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga dengar dan taat. Dan sekiranya ada seorang hamba Habsyi yang memimpin kamu, maka hendaklah kamu dengar dan taat. Dan sesungguhnya barang siapa yang akan hidup suatu masa nanti di kalangan kamu, maka dia akan melihat perbezaan pendapat, perpecah belahan yang berlaku begitu banyak. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, dan peganglah ia. Dan kalau kamu mampu, gigitlah ia dengan gigi geraham kamu. Dan hendaklah kamu menjauhi membuat perkara-perkara baharu dalam urusan agama. Dan sesungguhnya membuat perkara baharu dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi itulah kandungan hadis yang akan kita bincangkan pada malam ini, insyaAllah. Jadi siapa ada peluang nanti boleh rujuk semula dalam kitab hadis 40, hadis yang ke-28, insyaAllah. Dalam kitab ini dinyatakan tentang kedudukan hadis ini, manzilatul hadis. Ya, sebab hadis 40 ni Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, ya, di dalam beliau mengkaji hadis, maka dilihat, ya, dinilai ada 40 hadis yang dianggap sebagai asas ataupun dasar Islam itu sendiri. Ya, lalu dinukilkan dalam hadis 40 yang kita kata hadis 40. Dan sebenarnya nama dia 40, tetapi hadis ini ada 42 lebih kurang. Ada 2 ekstra. Jadi bolehlah juga kita panggil dengan hadis 42. Ya. Isnin wa arba'in. Ada orang nama arba'in ni, ada. Ada orang nama anak dia arba'in, 40. Ada juga orang nama anak dia 46. Itu semangat 46. Tak ada kaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manzilatul hadis, kedudukan hadis ini telah dinilai oleh ulama. Ishtamal al-hadithu ala wasiyatin azimatin jami'atin syamilah. Hadis ini telah terkumpul di dalamnya, terkandung di dalamnya satu wasiat yang sangat agung dan bersifat menyeluruh. Wasiat ini menyeluruh, syumul. Fa'awsa bitaqwallah. Lalu asas yang pertama sekali Nabi SAW wasiatkan ialah takwa kepada Allah Ta'ala. Wa ta'ati wulatil amri. Dan yang kedua, taat kepada pemimpin. Wal i'tisami bis sunnah. Dan juga berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Wal hadar minal ibtida'. Dan ancaman, amaran supaya tidak melakukan perkara bid'ah. Fahazihi umurun ghayatun fil ahamiyah. Semua perkara ini adalah dianggap sebagai perkara yang sangat penting, dan perkara inilah yang selalu dilanggar dan diabaikan oleh umat Islam akhir zaman ini. Dan kalau kita lihat dalam hadis ini, pertamanya sahabat menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi SAW memberi mau'izah, peringatan. Jadi makanya dalam hadis ini mengajar kepada kita salah satu daripada tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amanah yang perlu kita pikul, yang perlu kita amalkan, yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW, ialah memberi mau'izah, peringatan. Dan peringatan dalam ini disebut bagaimana salah satu teknik peringatan Rasulullah SAW ini macam-macam teknik. Dalam hadis ini dia beritahu peringatan Nabi ini bersifat amat menyentuh hati. Bukan saja hati tersentuh, tetapi hasil daripada kesedaran dalam hati itu telah menyebabkan
mata mengalirkan air mata. Itu teknik dakwah Nabi SAW. Ada ketikanya Nabi SAW memberi tazkirah dalam bentuk lain, bukan sentiasa mengalir air mata. Seperti mana disebut dalam satu hadis, bahawa Nabi SAW, kana Rasulullah SAW iza khatabah marrat aynahu, ada juga washtadda ghadabuhu, bahawa Nabi SAW apabila memberikan khutbah maka merahlah matanya. Garangnya Nabi SAW. Tapi kita merah juga mata. Merah tu mengantuk yang mendengar khutbah. Tapi khutbah Nabi ni, kana Rasulullah SAW iza khatabah marrat aynahu washtadda ghadabuhu, dan nampak macam marah sungguh. Ka'annahu munziru jaishin, seolah-olah Nabi ni macam orang yang memberi ingat kepada tentera-tentera. Hai tentera-tentera, musuh ni dah ada dah di belakang bukit, sama ada dia menyerang pagi ataupun menyerang waktu malam. Jadi begitulah Nabi SAW. Jadi kita nak beritahu bahawa Rasulullah SAW di dalam memberikan peringatan, dalam memberikan tazkirah, menggunakan teknik yang pelbagai. Jadi yang kali ini menyentuh bagaimana Nabi SAW pertamanya ialah memberi mau'izah. Mau'izah ini merupakan sebahagian daripada tugas para pendakwah, disebut di sini. Al-wa'zu min mahamid da'iyah. Memberi ingat adalah merupakan satu amanah tanggungjawab para pendakwah. Jadi kita ni, kalau kita anggap kita ni pendakwah, maka kita kena beringat. Kalau kita bekerja sebagai guru, kita ingatkan pelajar kita. Kita ingatkan guru-guru, sebab guru-guru pun ramai terpengaruh juga. Kita kena beringat rakan sekerja kita. Kalau kita tak boleh nak berikan peringatan, kena panggil orang lain bagi peringatan kepada kawan-kawan. Kita juga kena beringat kepada isteri dan anak-anak kita. Kalau anak kita tak semayang, beri ingat. Kalau anak kita dedahkan aurat, beri ingatan. Kalau kita hanya semata-mata kita saja pergi kuliah, anak-anak kita yang sudah dewasa tinggal di rumah, ingatkan mereka ikut ayah. Itu tugas kita, kerana kita ini adalah sebagai pendakwah. Kemudian disebut di sini, apakah sifat-sifat peringatan yang berjaya. Ini kita kongsi sikit. Pertama, kalau kita nak beri tazkirah ni kena sesuai dengan keadaan. Pertama, intiqaul mawdu' al-munasib. Kena pilih tajuk yang sesuai. Contohlah kita beri khutbah. Khutbah hari ni contoh. Khutbah hari ni kena sesuai dengan peristiwa seminggu. Jadi peristiwa genap seminggu ialah kapal terbang hilang. Maka ceritalah kapal terbang. Jangan pula cerita tentang anti hadis, sebab dia hilang klimak dah. Kalau cerita anti hadis, dia anti klimak, sebab anti hadis tu minggu lepas punya cerita, 2 minggu lepas. Masa kita buat demo tu, itu sesuai sangat tengok panas. Itu sifat seorang pemberi peringatan yang berjaya. Sebab itu kita nak menyampaikan dakwah, kita nak memberikan peringatan, bukan sekadar kita mempunyai ilmu, tetapi kita juga mestilah mempunyai maklumat semasa yang cukup. Sebab itulah pepatah Arab ada beritahu, faqidus syai' la yu'ti. Kalau tidak ada apa-apa, dia tak boleh memberi. Maka untuk memberi, bukan sahaja sekadar ilmu, tetapi dia faham, mesti ada maklumat, bukan sekadar yang berkaitan dengan syariah, bukan sekadar berkaitan agama, tetapi maklumat semasa. Itu kena ada. Ini orang cerita tentang hilang kapal terbang, dia cerita tentang anti hadis lagi. Itu dah anti klimak dah. Kenapa anti hadis dah hilang, ataupun Syiah. Ini zaman dulu punya cerita. Jadi pertama sekali memilih tajuk yang sesuai. Ini yang dimaklumkan ataupun ini peringatan yang disebut di sini. Yang kedua ialah al-balaghatu fil mau'izah. Balaghah ini ialah menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah faham.
kadang-kadang kita ni bercakap dengan orang kampung, kita guna bahasa pilot kapal terbang, memang tak faham kita. Contoh sekarang ni, ya, dalam TV tu, maklumat ataupun sidang media 5:30 tengah hari tiap-tiap hari, 5:30 petang tiap-tiap hari tu, sidang media tu dalam bahasa Inggeris, soal jawab dalam bahasa Inggeris, reporter ni dia orang report dalam bahasa Inggeris. Jadi yang tahu ceritanya orang luar, orang kampung tahu, orang Malaysia sendiri tak tahu. Sepatut pada saya guna je bahasa Melayu, jadi semua rakyat Malaysia akan tahu. Kalaulah Mak Saleh tu dia nak tahu maknanya, mesti dia translate punya. Cuba tengok orang Cina, dia buat press conference dalam bahasa apa? Tak kira lah awak tu datang daripada mana, datang daripada negara mana, press conference dia akan buat dalam bahasa Cina. Supaya apa? Maklumat pertama mesti sampai kepada rakyat dulu, barulah orang lain dulu. Kecuali lah kalau macam kita ni pandai bahasa Inggeris, tak apa. Tapi majoritinya orang kampung tak tahu. Ya. Jadi nak baca khutbah, nak menyampaikan ceramah, kena menggunakan bahasa setempat, bahasa yang difahami. Kemudian yang ketiga, disebut di sini qasrul mau'izah, menyampaikan bicara itu dalam bentuk yang sederhana, tidak terlalu panjang. Sebab hadis-hadis Nabi SAW majoritinya adalah hadis yang bersifat ma qalla wa dalla, benda yang pendek tetapi mempunyai maksud yang dalam dan luas maksud. Macam hadis yang kita baca hari ni pendek je, tapi dia telah menjadi asas kepada Islam itu sendiri, yang menjadi rujukan, menjadi dasar kepada Islam itu sendiri. Kemudian disebut di sini juga yang kedua pula, dalam isu menyampaikan mau'izah, peringatan ataupun tazkirah ataupun dakwah ini, apakah sifat-sifat yang perlu ada kepada orang yang menyampaikan peringatan, kepada orang yang menyampaikan dakwah? Pertama disebut di sini mukmin bi kalamih. Orang tu dia kena beriman dengan benda dia cakap. Kalau kita cakap benda yang kita pun tak yakin, dia akan transfer tidak yakin, pindah tak yakin tu kepada orang yang berada depan kita. Jadi pertama kita kena yakin dengan benda kita cakap. Yang kedua, salamatu qalbihi minal adran, iaitu bersih hatinya daripada sifat-sifat yang tak baik. Pertama, sifat tak baik ialah tidak ikhlas. Yang kedua, sifat ujub, iaitu rasa takjub dengan diri sendiri. Ini tak boleh ada. Yang ketiga ialah sifat sombong dan takabur. Kalau sifat-sifat ini ada kepada orang yang menyampaikan ilmu, maka ilmu itu tidak akan sampai kepada anak murid. Ya, ilmu itu tidak mampu merubah orang. Dan yang ketiga, ayyakuna qudwatan salihatan lisami'ihi biqaulihi wa fi'lihi. Seorang yang memberikan tazkirah, peringatan, dakwah, ceramah, ya, nak mengubah masyarakat, ciri yang ketiga, dia hendaklah menjadi contoh. Contoh apa yang dia cakap, dan apa yang dia cakap kena selari dengan apa yang dia buat. Ya, saya jumpa penceramah-penceramah hebat. Ya, kadang-kadang keluar dalam TV tu, Masya Allah, kita memang respect habis. Tapi jumpa di luar, minta maaf, isap rokok. Tapi nasib baiklah ditutup dengan topi dia. Dia ingat kita tak nampak, tapi kita nampak, kita kenal. Ya, tapi keluar dalam TV tu, Masya Allah, ya, semua kita terpegun. Ini tak boleh. Ya, seorang yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan dakwah, dia kena jaga lidahnya supaya selari dengan apa yang dicakap. Kalaulah lidahnya bicara supaya solat berjemaah, maka dia kena utamakan solat berjemaah. Kalaulah dia mengingatkan orang tentang bersedekah, maka dia kena keluarkan sedekah. Kalaulah dia ingatkan orang ramai supaya berjihad, maka dia kena berjihad. Kalaulah dia ingatkan orang ramai, kita kena berani
penceramah penakut. Macam mana orang nak berani? Ya, jadi sebab itu ya, lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Patah Arab ada menyebut lidah tingkah laku lebih berkesan daripada lidah kata-kata. Ya, sebab itu kalau saya tengok dululah, ya, ada jemaah-jemaah Islam yang kita ikut dulu zaman-zaman kita muda-muda kecil-kecil dulu. Ya, kadang-kadang pemimpin jemaah Islam ni, ya, dia menjadi rujukan ya kepada anak buah dia. Ya, kadang-kadang setengah-setengah orang ni bila jadi pemimpin, dia tak nak duduk dengan orang bawahan. Ya, kalau makan pun special. Ini makan pimpinan, ini makan bawahan. Ya, tapi saya pernah ikut satu kumpulan jemaah Islam juga. Pemimpinnya bila nak makan, ni syekh paling besar sekali ni, dialah yang mengauk gulai kepada anak buah. Dia pula mengauk gulai. Jadi itu telah menyebabkan hati terpaut dengan pemimpin. Kerana pemimpin itu turun padang bahkan menjadi contoh, yang menyebabkan hati terpaut dengan. Ya, sebab itu dalam hadis Nabi SAW nyatakan lebih kuat mafhumnya, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara azallahu Allah. Barang siapa yang tawadhu', merendah diri, merendahkan sayapnya, Allah Ta'ala akan angkat darjatnya. Barang siapa yang takabbur, sombong, Allah Ta'ala akan hinakannya. Mungkin pada mata kita tak nampak dia hina, tapi pada hati orang, Allah Ta'ala akan hinakan, kecilkan pada hati manusia. Ya, jadi sebab itu orang yang menyampaikan mau'izah, dia mesti menjadi contoh ya kepada orang lain. Jadi hadis ini, antara lain yang kita sebut dalam hadis ini, Nabi SAW ya menyampaikan tazkirah, menyebabkan hati sahabat-sahabat ni rasa tazkirah ini mungkin yang terakhir. Jadi menyebabkan sahabat-sahabat ni sedih. Ya, sebab sahabat Nabi SAW ini sangat peka dengan apa yang disampaikan oleh baginda SAW. Ya, sebagai contoh, bila datangnya ayat, turunnya ayat surah An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jadi sahabat-sahabat yang peka tentang ayat ni, contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia terus dapat tangkap ayat ini menunjukkan bahawa ajal Nabi dah dekat sangat dah bila turun ayat. Sebab apa? Bila dah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, bermakna perjuangan Nabi SAW dah tamat dah. Tak ada dah perjuangan. Kerana perjuangan itu akan disambung oleh umat terdahulu. Sebab dah habis dah. Nabi SAW berdakwah di Mekah, kemudian dihalau daripada Mekah, pergi ke Madinah, bina negara Islam, kemudian balik semula ke Mekah. Bila menang, bila berjaya membuka kota Mekah, makna perjuangan Nabi SAW dah tamat. Jadi ketika itu sahabat-sahabat mula rasa bimbang. Ada yang menangis, ada yang risau, ada yang tak tidur malam. Kerana apa? Ayat ini menandakan ajal Nabi SAW sudah begitu dekat. Ya, sebab itu ulama-ulama dalam menafsirkan ayat ini, iza jaa nasrullahi wal fath ini, dan di akhir ayat itu disebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ucaplah tasbih dengan juga menyebut tahmid kepada Tuhan kamu dan mohonlah ampun. Jadi ada 3 zikir yang menjadi amalan Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Yang pertama, Nabi SAW membanyakkan ucapan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, Nabi SAW membanyakkan ucapan alhamdulillah. Dan yang ketiga, Nabi SAW membanyakkan ucapan astaghfirullahalazim. Ini adalah zikir Nabi sebelum wafatnya Rasulullah SAW, berpandukan huraian daripada ayat. Kemudian dalam hadis ini menyatakan faqulna, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Wahai Rasulullah, tazkirah yang kau sampaikan ni seolah-olah satu peringatan terakhir, ataupun ucapan selamat tinggal, ataupun dalam bahasa kita macam amanat terakhir. Bila dah ucap macam ini macam amanat terakhir ya Rasulullah. Ya, lalu Nabi SAW pun ya diminta oleh sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, berikanlah wasiat terakhir kepada kami. Ini wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda SAW pun bersabda,
usikum bitaqwallah. Jadi yang pertama, aku wasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, maka para ulama berijtihad. Disebabkan wasiat takwa ni sangat penting, maka dia dimasukkan di dalam salah satu daripada rukun khutbah. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, rukun khutbah itu hendaklah disebut dengan perkataan takwa kepada Allah, dan hendaklah disebut di dalam dua-dua khutbah. Ada pemazhab lain berpendapat, ya, cukup sekadar menyebut sesuatu yang ada kandungan makna takwa. Contohnya, hendaklah kita berpegang bersungguh-sungguh dengan syariat Allah. Kalau itu ada makna takwa, tak sebut takwa pun tak apa. Tapi dalam fiqh Syafi'i, ya, para ulama menyatakan kena sebut usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kamu dengan takwa kepada Allah SWT. Jadi takwa ni sangat penting. Bahkan Allah SWT yang berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Dua kali disebut. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan setiap diri itu hendaklah melihat, mengkaji dan juga muhasabah apa yang telah dikemukakan pada hari ini untuk dibawa kepada hari besok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Jadi ada dua kali seruan takwa. Maknanya seruan takwa itu sangat penting. Dalam ayat ini sebut kita kena muhasabah diri. Apa yang kita buat semalam, apa yang kita buat hari ini, kita nak bawa depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contohnya kalau kita ni sebagai guru, apa yang kita ajar kita nak bawa depan Allah. Kita ini sebagai pegawai bank, kita nak buat hari ini, kita nak bawa depan Allah SWT. Kita ni sebagai YB, apa yang kita buat hari ini, kita nak bawa depan Allah SWT. Ini adalah pandangan seorang Muslim. Ya, sedekah kita pada hari ini contohnya, yang dalam poket itu adalah tidak kekal dan bukan milik kita. Yang masuk dalam tabung itu, walaupun dia akan pergi ke tabung mana ni? Tabung masjid. Yang akan pergi ke masjid, itulah yang kekal. Dalam poket kita ada RM50, tak kekal sebab sekarang kita ngetik. Lepas tu ada ngikut pula, ramai pula makan kambing, habis RM50. Yang kita masuk RM1 itu, itulah yang kekal di akhirat besok. Dan itulah sebenarnya milik kita. Jadi apakah kita nak tinggal dalam poket tu RM50, nak masuk tu RM1, ataupun nak tinggal RM1, nak masuk tu RM50? Itu terpulang kepada kita masing-masing, insyaAllah. Ya, jadi setiap Muslim, mukmin, hidupnya adalah diimbangi dengan takwa kepada Allah SWT. Apa yang berlaku di sekeliling kita, kita mesti kaitkan dengan takwa. Dulu kita sejuk bagi contoh, kaitkan dengan takwa, kaitkan dengan hadis Nabi SAW. Ya, musim sejuk sangat, salji turun di negara-negara Arab. Ya, Nabi SAW mengingatkan tidak akan berlaku kiamat, ya, sehinggalah bumi Arab akan kembali menghijau dan menjadi lembah, turun salji di daerah Tabuk. Ya, kemudian sekarang musim panas. Ya, ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW telah ditanya oleh Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, biasanya sahabat-sahabat datang berjumpa aku, dia akan tanya tentang kebaikan, tapi aku ni pasal lain sikit, aku tanya kepadamu tentang keburukan, kerana aku bimbang akan termasuk dalam benda buruk itu. Ya Rasulullah, apakah selepas zaman kita hak molek ni ada zaman baik, selepas zaman kita yang baik ini, apakah akan ada zaman yang teruk? Nabi SAW akan berlaku zaman yang teruk. Kemudian Huzaifah tanya lagi, ya Rasulullah, selepas zaman teruk tu ada zaman molek? Rasulullah kata ada zaman molek semula, lepas teruk jadi molek semula.
Kemudian ditanya lagi, Rasulullah, selepas itu apakah akan ada zaman teruk? Akan ada zaman teruk semula. Dan zaman teruk itu, ya, ditanya oleh Huzaifah, apakah selepas zaman teruk itu ada zaman molek semula? Rasulullah kata ada zaman molek semula. Tapi ketika itu, zaman molek itu kebaikannya seolah-olah telah diliputi oleh asap. Itu nak cerita asap, sekarang ni berasap. Ya. Jadi asap itu dihuraikan oleh para ulama bahawa kebaikan ketika itu sudah dikaburi. Jadi seumpama asap yang terbang kita tak berapa nampak. Jadi mungkin itu zaman kita, ya, di mana kebaikan dilihat sebagai keburukan. Orang yang soleh dituduh sebagai jahat. Adapun orang yang jahat, itulah yang didampak baik. Ya, kita melalui satu zaman wanita-wanita yang berpakai tudung berpurdah, pakai tudung labuh, ini dianggap close minded, tertutup otak pemikirannya. Tapi wanita-wanita yang free hair, rambut terbuka ataupun jambul keluar separuh, maka itu adalah open minded, terbuka mindaannya. Jadi yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik. Kalau ada setengah tempat, contohnya kita pergi ke institusi pengajian tinggi, student contohnya, kalau ada pelajar-pelajar ni berkopiah, dia nampak pelik. Kenapa? Dia berada di tengah orang-orang yang moderate, orang yang moden, orang yang hidup dalam keadaan suasana yang berbeza. Jadi kalau ada seorang pelajar ni luruh baik sangat, dia pula dianggap sebagai luruh benduk, orang baik. Jadi Islam berada di tengah keadaan seumpama benda pelik. Dan itulah umpama kebaikan sudah dilitupi oleh asap. Jadi begitulah kita ni, kalau kita naik kereta nak pergi pekan, pada asalnya jalan tu clear, tapi sekarang ni asap tu dah mengaburi jalan kita. Begitulah kebaikan di akhir zaman. Dan orang yang buat baik juga seolah-olah dilitupi asap. Kerana apa? Kebaikan itu telah dimasuk campur dengan niat yang tidak ikhlas kerana Allah SWT. Kadang-kadang orang tu berjuang Islam, berada dalam jemaah Islam, tetapi sebahagian hatinya mengejar jawatan. Kadang-kadang orang tu Masya Allah takbir nombor 1, tapi dia hasad dengki kepada sama-sama jemaah Islam dan menjatuhkan satu sama lain untuk menaikkan diri sendiri. Jadi kebaikan tu sudah dikaburi dengan asap seumpama yang disebut tadi. Jadi kita kena kaitkan setiap benda yang berlaku itu dengan peristiwa akhir zaman. Ya, bahkan Nabi SAW juga menceritakan bahawa antara salah satu peristiwa yang berlaku di akhir zaman ialah api akan keluar di bumi Hijaz daripada perut bumi ini. Ya, api akan keluar, asap akan keluar. Ya, cuma sekarang ni di bumi Hijaz tak berlaku lagi, berlaku di bumi Parlimen Pekan, baru berlaku ke situ. Tapi bumi Hijaz dia belum berlaku lagi. Ya, tapi ini adalah merupakan bayangan-bayangan. Dan cuaca yang tidak menentu juga tanda kiamat sebenarnya. Dan terbukti bahawa semua yang berlaku ada kaitan dengan kiamat. Sebab itu kita kena lihat apa yang berlaku kena kaitkan dengan takwa kepada Allah SWT. Ya, sejuk yang panas, yang sejuk sangat melampau, kita makin dekat dengan Allah Ta'ala. Panas yang makin melampau, ya, kita semayang istisqa, kita ingat kepada Allah SWT. Dan sebenarnya nak salat istisqa ni, sebelum solat istisqa, dia kena minta bertaubat dulu. Puasa 3 hari. Semua orang. Ini senang-senang nak solat istisqa tu. Ya, yang solat istisqa tu pun dia pun penuh dengan dosa. Dia nak suruh semua orang berdoa. Ya, marilah kita berdoa beramai-ramai, semua semayang hajat sekarang. Tapi apakah yang semayang hajat tu betul akidahnya? Apakah yang solat hajat itu betul imannya? Apakah yang solat istisqa itu telah bertaubat kepada Allah Ta'ala? Jadi yang sunatnya kena puasa belaka 3 hari, kemudian beristighfar bersungguh pada Allah Ta'ala. Dan yang kena turun itu bukan kita, aulanya ialah pemimpin tertinggi yang turun, sehinggalah orang bawah baru tu. Ya, daripada atas sampai bawah. Ini sungguh tak iman. Tak iman, dia berdoa mengalir-ngalir air mata. Yang berdansa di pusat maksiat tu berdansa, yang minum arak di TC tu minum arak. Jadi bagaimana Allah Ta'ala nak turunkan rahmat? Kadang-kadang rahmat itu tersangkut. Bagi kita yang beriman, ujian Allah Ta'ala semakin dekat kepada Allah Ta'ala.
Ya, semakin yakin kita dengan janji-janji Allah SWT. Ini maksud takwa. Ya, jadi maknanya seluruh apa yang berlaku kita kena kaitkan dengan iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-ta'ah. Ya, dan juga ya dia perintahkan supaya dengar dan patuh ya serta taat ya kepada pemimpin walatul umur. Ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang jadi pemimpin kamu itu seorang hamba abdi habsyi gelap. Nampak zahirnya hina, keturunan tak molek, tapi kalau dia pemimpin kamu kena taat. Ya, maka dihuraikan di sini tentang taat kepada pemimpin. Ya. Nabi SAW yang menyatakan tentang taat kepada pemimpin ini, dan yang dimaksudkan di sini wal maqsud biwulatil amri syar'iyyin alladzina wasalu ilaiha dhimna qawaid syar'. Yang dimaksudkan pemimpin-pemimpin di sini ialah yang menepati syarat dan mereka ini memperolehi amanah kepimpinan berpandukan kaedah-kaedah syarak dan bukan dalam bentuk pembohongan dan penipuan. Ini jelas disebut. Ini kadang-kadang kita kabur kat sini. Taat kepada pemimpin, tak boleh langsung tegur, tak boleh apa semua. Kita mesti taat. Itu yang sekarang ni duk sibuk korang ramai. Jadi kalau kita tegur pemimpin kita ni geleburah pula. Jadi itu dah manipulasi, manipulate hadis-hadis Nabi SAW. Ya, jadi disebut di sini ammal mutasallitin 'alal ummah bin nari wal hadid fa haula'i yunzar li ta'atihim min babil maslahati wal mafsadah. Adapun orang-orang yang zalim ya ke atas umatnya, ya sama ada menggunakan api ataupun menggunakan besi ataupun menggunakan kekerasan dan penipuan ya di dalam merampas kuasa, mengekalkan kuasa, ya maka sebenarnya taat kepada mereka itu perlu dinilai semula berpandukan kaedah maslahah dan mafsadah. Ya, maksudnya ulama-ulama dia letak dah kaedah ya al-akhzu bi akhafid dararain, yang mengambil dua benda mudarat dan kita lakukan mudarat kecil untuk mengelak mudarat yang lebih besar. Ya, kalaulah kita tak tegur, apakah itu maslahah ataupun mudarat? Kalau kita tegur, apakah itu mudarat dan sejauh mana mudaratnya? Contohnya kalau dalam konteks negara, kalau kita biar tak tegur, tak memberi ingatan kepada pemimpin, apakah mudaratnya itu besar atau kecil? Pasti mudarat sangat besar. Dalam beri ingat pun dah ada mudarat, tak ingat lagi mudarat besar. Jadi lebih baik kita berikan ingatan, dan ingatan itu melalui saluran yang dibenarkan oleh undang-undang, maka tak boleh kita katakan itu sebagai bohong. Ya, seperti mana yang disebarkan dan telah diberikan tasawur dan kefahaman yang begitu mengelirukan pada masyarakat kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, disebut juga di sini bahawa ta'atu ulatil amri muqayyadatun bil ma'ruf. Taat kepada pemimpin yang telah diberikan amanah kepimpinan ini adalah terikat dengan melaksanakan yang ma'ruf saja. Adapun kalau benda itu berkait dengan perkara maksiat dan mungkar, maka tidak ada taat dan kepatuhan kepada mereka. Kemudian hadis ini menyebut lagi, kalaulah kamu sempat hidup, ya Rasulullah SAW beritahu pada sahabat, kalau kamu sempat hidup, kamu akan berdepan dengan satu zaman berlaku ikhtilaf, percanggahan pendapat, fikiran yang sangat dahsyat dan begitu banyak. Dan ketika itu hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu yang diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan sebenarnya zaman yang disebut oleh Nabi SAW dah berlaku pun sekarang. Ya, selepas Nabi SAW wafat, khilaf tak banyak lagi. Ya, kemudian naik sahabat-sahabat menjadi khalifah. Ya, kemudian zaman Sayyidina Ali, ya kemudian zaman Muawiyah, dan begitulah seterusnya. Tapi zaman kita pada hari ini pendapat bercanggah begitu banyak. Ya, kita ambil dalam bab syariah saja. Ya, ulama-ulama berbagai pendapat, berbeza pendapat. Walaupun asasnya berbeza pendapat itu rahmat. Ya, walaupun ada satu hadis menyebut ikhtilafu ummati rahmah. Hadis ini telah dinilai oleh ulama menyatakan hadis ini bukan hadis yang sahih. Tetapi maknanya seperti mana disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya dalam satu kitab dia, kitab kecil je, dia tulis
as-sahwatul islamiyah baina ikhtilafil masyru' wa tafarruqil mazmum. Yang kebangkitan Islam antara perbezaan pendapat yang dibenarkan oleh syarak dan pertelingkahan yang dicela. Dibawa ke hadis ni dan menyatakan bahawa maksud hadis ini walaupun riwayatnya, darjatnya tidaklah sampai sahih, tetapi maknanya sahih. Perselisihan pendapatku adalah rahmah, khususnya dalam bab fiqh. Dalam bab semayang, contoh kita ambil mudah aja. Ada ulama berpendapat daripada kita i'tidal ke sujud. Ada yang pendapat kita turun lutut dulu. Ada kata tangan dulu. Jadi ini khilaf kerana merujuk kepada unta. Unta ni dia duduk tangan dulu ke kaki dulu. Pernah tengok unta duduk? Tak pernah ya. Yang saya pergi Mekah tengok. Jadi ada yang pendapat unta ni turun tangan dulu dia kata. Jadi itu yang tangan dulu turun. Ada yang kata kaki dulu sebab unta ni mana ada tangan. Dua-dua kaki. Unta ke kaki empat, ada unta tangan, ada tangan? Tak ada. Jadi ada pendapat menyatakan lutut dulu sebab semuanya kaki belakang. Jadi berlaku khilaf. Jadi siapa nak sujud tangan dulu ke kaki dulu ke terpulang, kerana dua-duanya boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita perlu khilaf? Kenapa kita perlu bergaduh dalam masalah khilafiyah? Jadi dari segi rahmatnya kebaikan kepada kita. Ya, ada setengah orang dia memang lutut dia dajal. Kalau letak lutut dulu memang periklah lututnya. Jadi dia turun tangan dulu. Ada setengah orang dia nak turun lutut dulu, maka turun lutut dulu. Jadi ini adalah merupakan rahmat. Benda yang simple je. Dalam perkara yang sangat simple. Jadi belum lagi banyak perkara-perkara lain. Contoh kita kata dalam bab zakat. Dalam fiqh Syafi'i, bab zakat ini contohnya zakat fitrah. Dalam fiqh Syafi'i menyatakan wajib keluarkan makanan asasi. Beras keluar beras, gandum keluar gandum. Itu wajib mesti. Sekiranya tidak ada beras, barulah boleh dicari benda lain yang senilai. Sekiranya tak ada. Kita hari ni beras ada ke tak ada? Ada belambak beras tak? Tapi ada pernah kita keluar beras kan? Tak ada, tak jumpa dah. Kalau Pahang ni saya yakin tak jumpa dah. Ke ada tempat keluar beras? Benta keluar beras? Tak ada. Ulu ceka? Tak ada dah. Tak ada. Ulu temeleng? Tak ada. Saya sebut ulu-ulu belakang ni. Ulu dong? Tak ada juga. Kuantan lagi tak ada. Kalau dah ulu tak ada. Tetapi kalau ikut fiqh Syafi'i, wajib keluar beras. Sekiranya tiada beras, baru dah ditukar kepada yang senilai dengannya, baru keluar duit. Ini yang kita tukar-tukar ni, yang kita buat sekarang ni ikut mazhab mana? Ini sebenarnya dalam pandangan mazhab Hanafi. Jadi ini khilaf. Jadi khilaf tu rahmat ke? Rahmat. Zakat ternakan. Lembu 30 ekor, kambing 40 ekor. Patutnya keluar kambing. Sekarang kambing tu jadi simbolik. Ada kambing tapi keluar duit juga. Ada orang zakat kambing keluar kambing sekarang? Tak ada. Zakat lembu keluar lembu? Tak ada. Kalaulah zakat kambing keluar kambing, lembu keluar lembu, saya rasa Majlis Agama Islam dah ada ladang ternakan dah. Satu bukit mana kita kata? Bukit Gambang tu maknanya tempat ladang ternakannya. Tapi tak ada. Dan dalam konteks Malaysia, saya pun tak jumpa lagi ada kawasan yang mengeluarkan ternakan. Kalau ikut dalam fiqh Syafi'i, wajib keluar ternakan. Kalau tidak ada ternakan, baru boleh keluar nilai. Maka ini benda khilaf. Dalam fiqh Hanafi dia melihat kepada manfaat orang yang menerima. Tapi dalam fiqh Syafi'i dia melihat pada benda lain. Bagi saya sendiri, saya cenderung kepada pandangan Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i berpegang kepada asas yang asal. Dan pastinya ada hikmah. Sekarang ni harga kambing mahal tak? Kambing mahal tak? Kambing bos ekor dah 1,000. Kambing kampung tu mahal. Yang murah kambing biri, itu pun dalam 400-500 juga.
Jadi kambing sudah menjadi makanan yang sukar untuk dimakan oleh orang miskin. Kalaulah kita ni kaya pun payah nak beli kambing, orang miskin lagi payah. Kalaulah zakat ini kambing keluar kambing, maka pastinya ada sebukit kambing zakat. Maka orang miskin boleh makan kambing. Dan kita pun tak ada masalah nak makan kambing masjid. Ya. Jadi daripada kambing yang dihimpunkan tadi, ya, dikeluarkan banyak peternak keluar kambing. Ya, contohnya kambing tu ada dalam 50 ekor kat situ, transit sebentar untuk dibagi kepada fakir miskin nak cari apa semua dalam tempoh tersebut. Mungkin ada kambing yang beranak, mungkin ada kambing yang ada susu, maka boleh diperah susunya dan ada simpanan susu kambing. Maka susu kambing pula boleh dijual ataupun diagihkan kepada fakir miskin, dan dia adalah merupakan sunnah Nabi SAW, minum susu kambing. Begitu juga daging lembu. Ya, begitu juga unta, kerbau. Jadi itu pandangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i bukan sekadar beri pendapat gitu je, tapi ada hikmah sebalik. Cuma benda ini dianggap benda khilaf. Maka ikhtilafu ummati rahmat. Ya, berbeza pendapat umatku adalah rahmat. Saya ambil contoh lain. Jual beli contoh. Muamalat. Kita jual beli ni ada rukun dia. Biasa yang kita ingat rukun ni rukun nikah je, kita ingat tak? Ingat lagi rukun nikah? Kita tak apa ingat, lama dah tak nikah, kena nikah sekali lagi baru ingat rukun nikah kena ada, nak test kan ni? Ya, rukun nikah kena ada laki, ada perempuan, ada saksi, ada wali, ada ijab, ada qabul. Itu adalah rukun nikah. Maka jual beli pun ada rukunnya. Jual beli ada rukun. Rukun jual beli pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barangan, ya, yang keempat dan kelima ialah ijab dan qabul. Ya, kemudian ada harga. Jadi yang saya nak highlightkan ialah ijab dan qabul. Kalaulah nikah tadi kena ada aku terima nikah, aku nikahkan dikau, aku terima nikahnya, ya, maka dalam jual beli kena ada aku jual barang ni, aku terima barang, ijab dan qabul. Itu adalah rukun. Dan dalam fiqh Syafi'i rukun itu mesti disebut. Berapa banyak dalam muamalat kita hari ni yang tak buat akad jual beli. Ya, tetapi para ulama berijtihad. Kalau pegang pada pendapat ini dan berdasarkan kepada realiti semasa, ya, para ulama juga berijtihad menggunakan kaedah la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah. Tidak dinafikan bahawa hukum hakam boleh berubah dengan berubahnya masa dan tempat. Jadi dulu jual beli ini barang-barang yang simple, ya, dan kelompoknya kecil. Tidak ada lagi ekspor import, tidak ada lagi jual beli internet, mana ada lagi pasar raya terus maju, tak ada lagi zaman Nabi SAW. Hanya ada suqul ukaz. Jadi orang berjual beli macam pasar tani sahaja, ya, mengunjuk. Jadi ketika itu bolehlah ijab dan qabul. Saya belilah, saya jual lah, boleh berlaku. Tapi sekarang cuba bayangkan kalau saya belilah dan saya jual lah ini, kita praktiskan di terus maju agaknya pada tarikh 25 hari bulan. Apa akan berlaku terus maju? Setiap orang boleh kata dalam 20-30 barang satu troli. Saya belilah ubat gigi Colgate 2 bekas dengan harga RM2. Cashier tu kata saya jual lah ke pakcik. Saya belilah pisang, saya jual lah. Saya belilah gula, saya jual lah. Apa akan berlaku? Maka berbarislah sampai keluar susah muamalah ini. Maka para ulama istinbat hukum, berlaku khilaf dalam isu ni. Jadi para ulama menyatakan kalau macam ni lah berlaku, maka kita kena ijtihad. Maka ijtihad dia buat, maka wujudlah istilah yang dia panggil bai'ul mu'atah, jual beli menggunakan kaedah unjuk mengunjuk je. Pergi kedai ayam, ada kita ikat akad ayam, ijab qabul. Ramai yang tak akad ni tak sah jual beli. Tapi kita beli, saya belilah cengkudu ni ayam sepapan, saya jual lah ayam. Saya belilah harakah ni satu bandar, saya jual lah. Bukan kesusah.
Jadi kaedahnya dia panggil jual beli unjuk mengunjuk. Maka saya ambil cengkudu, ayangah terima duit RM50, aktiviti unjuk mengunjuk tu dinamakan mu'atah, dan itu telah menepati makna ijab dan qabul. Maka sekarang ni kita boleh buat, tak ada masalah, khususnya dalam jual beli barangan yang dipanggil rakhisah dan nilainya murah. Tapi kalau barang tu nilainya besar, mahal, jual beli tanah, kena ada ijab dan qabul. Jual beli rumah, kena ada ijab dan qabul. Kalau tidak ada ijab qabul mulut, dia kena ada ijab qabul bertulis. Kerana itu dipanggil barang nafisah, barang-barang yang nilainya besar. Jadi ini yang dimasukkan perselisihan pendapat yang positif. Tapi di sana ada perselisihan pendapat yang negatif dalam ummah hari ini. Dan inilah yang banyak berlaku. Kumpulan yang nak menegakkan Islam telah dihalang oleh ulama-ulama yang tidak bersama dengan gerakan Islam. Di Mesir bagi contoh, di Lebanon, di Libya, di Tunisia, gerakan-gerakan Islam itu dah hampir menubuhkan kerajaan. Tetapi yang menghalangnya kumpulan ulama-ulama juga, Azhar juga. Tapi mereka ini berpendapat berbeza, dan mereka inilah yang menjadi penghalangnya. Bila fatwa mereka dikeluarkan, maka pemerintah boleh tembak rakyat. Itu yang berlaku di Mesir. Kenapa? Kerana sebahagian ulama Azhar, bukan sebagian besar, sebagian kecil, mereka inilah yang beri pendapat kumpulan Dr. Morsi adalah buruh. Jadi buruh boleh diperangi dan boleh ditembak, lalu mereka ditembak, dibunuh. Kenapa yang keluarkan fatwa ini? Golongan ulama-ulama ini. Jadi ini yang sangat bahaya, perselisihan pendapat yang berlaku, yang menyebabkan umat Islam, khususnya mereka yang mahu menegakkan syariat Allah SWT, terfitnah. Itu yang saya katakan dukhan tadi. Yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Dr. Morsi nak menyelamatkan orang Mesir, tapi telah dispin. Sekarang ni dia pula dituduh sebagai pembunuh rakyat Mesir. Yang menyelamatkan siapa? Abdul Fattah Sisi pula. Berubah kan? Kenapa? Kerana dukhan tu terlalu banyak. Asap rokok pula dah. Asap tu terlalu banyak sangat. Ditambah dengan asap rokok. Itu saya nak sebut. Kemudian akhir sekali, dalam hadis yang menyebut, tamassaku biha, hendaklah kamu pegang dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kamu rasa pegang tu tak kokoh, maka gigitlah dengan gigi geraham kamu. Nak menunjukkan bahawa kita mesti berpegang dengan Islam bersungguh-sungguh. Tak boleh main-main, tak boleh pegang sikit-sikit, tak boleh buat ala kadar. Perjuangan Islam tidak boleh dijadikan perjuangan part time. Ini perjuangan dunia full time. Perjuangan Islam part time. Perjuangan Islam tu full time. Perjuangan dunia part time. Maka dalam perjuangan aktiviti dunia, semuanya ada kait dengan dakwah dan jihad kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik ke rumah, kita datang masjid, kita main bola, kita pergi pejabat, kita mengajar anak murid kita, kita pergi sekolah, kita pergi universiti, kita jadi driver taksi, semuanya adalah perjuangan jihad. Bayangkan kalau kita jadi driver taksi, orang tu dah naik dalam kereta kita, dia tu sebenarnya menjadi mangsa kita. Kita bercakap lah benda apa sahaja sekalipun, insya-Allah dia akan dengar. Takkan dia tak nak dengar? Tak nak dengar maknanya kita bawa laju-laju, kita buka kereta bagi jatuh keluar dari kereta kita. Kenapa? Dia dalam genggaman tangan kita. Kita kena sampaikan dakwah. Jadi sebab itu perjuangan Islam ini perjuangan yang tidak boleh dibuat main-main. Nabi SAW menyatakan, peganglah, gigitlah seperti kamu yang menggigit seolah-olah dengan gigi geraham kamu, dan hendaklah kamu menjauhi membuat perkara-perkara bid'ah. Setiap benda baru dalam agama dia bid'ah, dan setiap benda bid'ah itu adalah sesat. Jadi apa yang dinyatakan di sini ialah membuat benda baru dalam agama. Contohnya solat 5 waktu kita tambah 6 waktu. Itu bid'ah. Nabi SAW suruh kita berzikir sunat. Kita kata wajib berzikir la ilaha illallah 1000 kali sehari semalam. Tak betul, sebab kita mewajibkan benda yang sunat. Ada pun membuat sesuatu benda baharu yang ada sandaran. Sebab itu ada hadis Nabi SAW
Baginda bersabda, man ahdatha fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini dibahagikan oleh ulama. Siapa yang buat benda baru dalam urusan agama kami yang tidak ada sumber darinya, ma laisa minhu, yang bukan daripada agama, daripadanya, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Itulah bid'ah. Ya, jadi setiap benda baru yang tak ada kaitan dalam urusan agama, ibadah, akidah, maka dia adalah bid'ah yang sesat. Tetapi hadis ini kalau difahami secara mafhum mukhalafah, dia panggil. Ini ada usul fiqh sikit. Mafhum mukhalafah ini maksudnya faham secara terbalik. Ya, sebab dalam memahami nah ni dia ada kaedah, dia panggil mafhum. Mafhum itu pula ada mafhum muwafaqah, pemahaman secara selari dengan nah. Yang kedua dia panggil mafhum mukhalafah, pemahaman secara terbalik nas. Maka hadis ini kalau difaham secara terbalik, man ahdatha fi amrina haza ma huwa minhu fahuwa maqbul. Siapa yang buat benda baru dalam urusan agama kami yang mana ada sumber darinya, maka dia diterima. Maka para ulama ijtihad. Contohnya kita berwirid kuat-kuat lepas solat beramai-ramai, itu tidak dibuat oleh Nabi SAW. Benda baru, tetapi ada sumbernya, iaitu zikir itu adalah zikir daripada Nabi SAW. Nabi suruh baca zikir-zikir, kita baca zikir maksurat, maka dia terima dalam bab mimbabit ta'lim, untuk mengajar. Ya, untuk mengajar ni maksudnya dengan kita mengamalkan zikir beramai-ramai, anak-anak kita yang baru datang, yang baru nak pandai tu dia mudah ikut. Orang yang susah nak menghafal zikir, kita zikir ramai, dia mudah ikut. Jadi itu mimbabit ta'lim. Ada pun imam dia kena faham. Kalau dia semayang, lepas semayang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok ramai lagi jemaah sah di belakang, maka kena slowkan zikirnya. Kerana apa? Kerana tak boleh mengganggu orang yang solat fardu. Ya, kerana Nabi SAW sini mengajar kita, kalau ada seorang solat fardu, baca Quran pun kena perlahan. Ini kan pula zikir. Itu kena imam yang faham lah. Kalau imam tak faham tu maknanya Astaghfirullahalazim, jemaah ramai lagi 2-3 sah belakang, mengganggu tak semayang? Ganggu. Ya, saya tengok benda ni, minta maaf cakap, kadang-kadang di masjid negeri, Masya Allah, memang kita boleh berzikir cantik, sedap. Orang lepas semayang sama-sama kita berhenti, sedap berzikir. Tapi kita telah mengganggu orang yang ramai solat. Maka imam tu dia kena faqih. Bukan sahaja dia perlu hafiz Quran, dia kena faqih, iaitu faham urusan agama. Ya, jadi itu cara untuk kita betulkan, ya, supaya perkara itu tidak menjadi bid'ah, bahkan menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam lepas sembahyang, memanglah kalau kita kata sunat bersalam lepas solat, memang itu tidak ada nas pun. Nabi SAW pun tak kata kamu hendaklah bersalam setiap kali lepas solat. Tapi ada tak sunnah bersalam? Ada kan? Barang siapa yang berselisih faham apa semua, yang tak bertegur, kalau masing-masing mendahulukan beri salam ataupun bersalam, bila bersalam akan gugurlah dosa-dosanya daripada, ya, gugurlah dosa-dosanya. Jadi sunnah lah, bersalam tu sunnah. Jadi kita datang masjid jarang jumpa, bila datang masjid jumpa sahabat-sahabat kita bersalam, maka dia jadi sunnah Nabi SAW. Ma huwa minhu fahuwa maqbulun, maka dia diterima oleh Allah SWT. Berzikir, berwirid, ya hanana, bagi contoh sekarang ni kan, banyak ya hanana apa semua ni, al-madad dan seumpamanya. Jadi orang nak berselawat, memang Allah SWT sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah pada malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Wahai orang beriman, berselawatlah serta sejahteralah ke atas Nabi SAW. Memang tersuruhan. Ya, bahkan orang yang tidak berselawat kepada Nabi SAW, bila disebut nama Nabi, Nabi sebut orang itu sangat bakhil dan kedekut. Kerana apa? Tidak mau berselawat kepada Nabi SAW. Jadi sekarang orang berselawat tak ada masalah. Nak buat selawat dalam surau, tak ada masalah. Dalam masjid tidak mengapa. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Kalau buat selawat aja kuliah tak ada, tak jadi juga. Ada. Buat selawat kepada Nabi SAW beramai-ramai, tapi orang yang berselawat itu tak faham pun tuntutan menghidupkan sunnah dan memperjuangkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW, tak jadi juga.
Tapi selawat, budaya selawat sekarang ni Masya Allah bagus. Cumanya bagi pandangan saya lah, kalau nak bawa dalam masjid, tak perlulah dibawa dengan alat muzik yang kadang-kadang berlebih-lebihan. Ya, sebab selawat, qasidah, zikir ini dia adalah benda yang menyentuh hati. Kalau kita dengar hayati betul-betul, memang dia menyentuh hati kita. Disusun oleh para ulama ya, yang hebat-hebat. Ya, tetapi jangan sampai alat muzik tu dia menghilangkan kita punya tumpuan kepada qasidah. Tapi kita duduk, sambil duduk dalam masjid tu, kaki gedetik-gedetik rupanya mengikut pompa. Bukan mengikut qasidah dan memahami qasidah. Itu tak betul. Jadi untuk bawa benda ni pun jangan sampai kita bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Ini sekarang salah satu budaya orang bawa zikir, selawat, maulid dan seumpama dalam masjid. Itu okeylah, tetapi kita kena bersederhana. Dan bagi saya, kalaulah di luar tu ada satu pentas, elok buat di luar. Di dalam kita buat ceramah. Kalau nak buat maulid qasidah yang tidak ada muzik, yang bermuzik, yang ada kompang, yang ada gendang, yang ada apa tu, kita buat di depan, ajak orang ramai-ramai untuk berqasidah, berselawat, mengucap selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kongsi daripada hadis Nabi SAW, hadis yang ke-28 yang digelar sebagai asas kepada Islam, yang telah dinukilkan, ditersusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka sekiranya ada 1-2 soalan saja. Kalau ada soalan, ya. Macam mana? Tidak larang, ya? Okey, isu yang ditanya oleh Haji adalah berkaitan dengan tahlil. Adapun tahlil, tahmid, tasbih, ini semua sunnah Nabi SAW. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang panjang bahawa setiap sendi kamu adalah sedekah, Nabi kata. Sebab ada seorang sahabat datang berjumpa Rasulullah SAW. Beritahu, ya Rasulullah, orang-orang yang hebat, yang ada harta, yang mereka meninggal dan mereka ada iman, takwa dan ada sedekah yang banyak, sebab mereka ni orang kaya. Jadi sahabat-sahabat ni miskin ni bimbang, kami ni orang miskin, kami ada iman, ada takwa, tapi kami tak ada duit, sedekah tak ada. Lalu Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya setiap sendi kamu adalah sedekah. Itu Nabi sebut, setiap sendi itu sedekah. Sesungguhnya setiap membaca tahlil, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, semua sedekah. Nabi kata, membaca tahlil la ilaha illallah sedekah, membaca tasbih subhanallah subhanallah sedekah, membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah sedekah. Kalau kita boleh bawa duit, kita bawa benda ni, kita baca dapat untuk kita, sedekah lah tu. Macam orang bersedekah, dia bagi duit, dia dapat pahala. Kita ucap la ilaha illallah, dapat pahala untuk kita. Dan setiap setiap takbir, likulli takbir, setiap membaca takbir Allahu Akbar sedekah. Bahkan setiap kali kamu bersama dengan isteri kamu pun sedekah. Itu disebut oleh Nabi SAW. Jadi asasnya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sedekah, zikir. Boleh kita baca, tak ada menyesal. Jadi kalau kita pergi tahlil la ilaha illallah semua tu, kita baca alif lam mim, kita baca qul huwallah, itu semua adalah dapat pahala bagi kita. Tapi isunya ialah kenduri tahlil sebenarnya. Isunya kenduri tahlil. Ada pun tahlil tak nak buat ramai-ramai, Masya Allah lagi bagus, ajak orang satu lorong bertahlil, alhamdulillah. Tapi isunya kenduri arwah.
kenduri arwah ni memang kita kena betulkan dalam masyarakat. Ya, kalau ikut sunnah Nabi SAW, ya, Nabi SAW bersabda, isna'u li ali Ja'far, buatlah kenduri untuk keluarga Ja'far ini yang dia telah meninggal. Jadi maksudnya kenduri ini elok dibuat oleh jiran-jiran tetangga, bukan tuan rumahnya. Ya, kalau tuan rumah tu buat, maka dia melanggar sunnah Nabi SAW. Dan kita bimbang itu jadi bidah. Dan bimbang lagi yang terus kata, Assalamualaikum, dijemput malam ini hari pertama, 2-3 hari lagi hari ketiga, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 pecah perut, hari ke-23 pecah mata. Itu dia ada kaitan tu. Maknanya kalau pecah perut tu kena banyak lagi lah kendurinya. Kita yang pecah perut sebenarnya, bukan mayat. Ya, jadi kalau buat kaitkan dengan hari-hari itu jadi bid'ah, dan bid'ah ni dhalalah. Ya, jadi sebaiknya kita yang faham ni, hari pertama kalau ada orang meninggal, sebaiknya lah jiran tetangga pakat buat makan. Sama ada buat di rumahnya, kita yang bantu, dan barang makanan kita yang bawa. Tuan rumah duduk rehat. Ya, tuan rumah tak apa, bertenang, ya, apa nama, bersabar, tapi yang bantu jiran tangga tak apa. Tapi kalau tuan rumah sendiri buat, saya pernah pergi satu kematian, kita dah lah uruskan jenazah. Malam tu dia kata, Ustaz, malam ni datang. Malam tu datang nasi minyak terus. Saya kata, sempat buat nasi minyak, tapi saya memang tak lalu makan. Ya, kenapa? Kita dah ingat kau, kita ngurus kau orang mati tadi. Ya, jadi ini yang sepatutnya kita baiki. Kalaulah misalnya jiran tak boleh buat, pihak masjid surau berdekatan. Ya, saya pada hari ini saya wakil kepada arwah, keluarga arwah. Ya, kami jemput tuan-tuan datang ke surau, kita akan buat kenduri, kita akan buat tahlil. Kemudian ada makan sikit-sikit pihak surau yang akan support. Itu lebih baik. Kena faham, ada pun nak buat kenduri tahlil biasa, doa selamat, tak ada masalah. Buatlah. Yang tu saya pun datang, insya-Allah. Ya. Ada soalan lagi? Satu lagi soalan, kita buka 2 soalan. Tak ada dah? Ke ada bola malam ni? Tak ada dah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, dapat sedikit sebanyak daripada hadis yang kita bacakan pada malam ini. Yang mudah-mudahan Allah SWT memberkati majlis kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.